Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala amr dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada pagi ini 8 Muharram 1442 Hijriah bersamaan 25 September 2020. Sekali lagi kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu kembali di dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi SAW sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana siapa antara kita yang hadir dalam majlis ilmu maya ini, kuliah maya ini, akan dikurniakan Allah SWT barakah dan rahmah yang dibawa turun oleh para malaikat, dan dikurniakan sakinah, yakni ketenangan, dan dikurniakan ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pada hari ini 8 Safar 1440 Hijriah bersamaan 26 September 2020 ini, kita akan teruskan kuliah pengajian kitab At-Tafsirul Munir juzuk 30 yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala.
Maka kita sampai kepada kupasan surah yang seterusnya pada muka surat dalam kitab ini, kitab terjemahan ini, muka surat 401, iaitu surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Humazah. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 9 ayat. Jadi seperti mana yang kita sedia maklumi, surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah ialah surah-surah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Mana waktu ini, waktu surah ini diturunkan, baginda masih lagi berada di Makkatul Mukarramah, dan mengandungi 9 ayat, 9 ayat sahaja. Nama surah dinamakan surah Al-Humazah kerana ia dimulakan dengan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, surah azim mafhum kecelakaan besar, yakni neraka wail bagi tiap-tiap pencaci dan pencela. Jadi itu sebabnya surah ini dinamakan surah Al-Humazah. Perkataan Al-Humazah bermaksud seseorang yang mengumpat dan mencaci orang lain dengan perkataan, perbuatan atau isyarat. Itu dia. Jadi Al-Humazah ini orang yang mengumpat, mencaci orang lain dengan perkataan, dengan perbuatan atau isyarat. Yang kita boleh katakan kalau dalam bahasa Inggeris itu dipanggil abusive manner. Abusive perkataan, abusive language, perbuatan abusive doing, atau isyarat abusive manner. Contohnya ataupun yang boleh menyebabkan menimbulkan kemarahan orang lain. Perbuatan contohnya meludah, perkataan contohnya menengking, memaki, hamun. Inilah orang yang melakukan sebegini dinamakan sebagai Al-Humazah. Manakala perkataan Al-Lumazah bermaksud orang-orang yang mencela orang lain dengan menggunakan isyarat kening dan mata. Kena mati-mati macam-macam lah, mencela orang lain, mata, macam-macam lah. Itu semua tuan-tuan tentu lebih maklum. Sayyidina Umar bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Humazah bermaksud orang yang mencela, manakala Al-Humazah bermaksud orang yang suka mengaibkan orang lain. Wallahu a'lam. Itulah pandangan beliau, yang mana ini tidak lari daripada apa yang Allah SWT ingin sampaikan dalam surah ini. Kaitan surah dengan surah sebelumnya, setelah Allah SWT menyebut dalam surah Al-Asr jenis manusia yang mencegah mendapat kerugian dan kebinasaan, dalam surah Al-Humazah ini pula Allah menyatakan keadaan orang-orang yang merugi. Sebenarnya Allah SWT ingin menjelaskan tentang kerugian tersebut dengan satu contoh sahaja. Jadi dalam surah Al-Asr kita bincangkan dalam kuliah yang lalu, orang yang rugi ni ialah selain daripada orang yang beriman, beramal soleh, yang berpesan dengan kebenaran, yang berpesan dengan kesabaran. Jadi orang yang lain itu semua dikatakan rugi. Tetapi dalam surah Al-Humazah, orang yang rugi ini diberikan satu contoh sahaja, iaitu apa dia? Al-Humazah, Al-Lumazah. Orang yang suka mencela orang lain, mengaibkan orang lain dan sebab yang seumpama dengannya, maka itulah dia mereka yang rugi. Wallahu a'lam. Kandungan surah Makkiyah ini sebenarnya untuk mengatasi masalah moral yang begitu kronik dalam masyarakat, iaitu suka mencela orang lain dengan umpat keji di belakang mereka, atau mengaib dan menjatuhkan maruah orang semasa mereka ada bersama. Kerana pada waktu itu orang Arab Quraisy mengalami krisis moral yang sangat teruk, sangat teruk. Jadi mencela orang, mengumpat keji orang, mengaibkan orang, menjatuhkan orang,
secara terbuka ini menjadi satu norma di dalam masyarakat Arab Quraisy ketika itu. Maka ayat Al-Quran ini diturunkan untuk mengatasi ataupun counter masalah moral orang-orang Arab Quraisy ini. Ini di samping Nabi SAW itu diturunkan di samping untuk membawa konsep tauhid pada Allah SWT, membawa ajaran yang benar. Nabi SAW juga membawa pada masyarakat akhlak yang murni. So itulah Nabi SAW pernah bersabda yang disebutkan Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Kerana apa? Kerana Nabi SAW itu sendiri pun akhlaknya sangat agung. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Manusia yang akhlaknya terbaik ialah Nabi SAW. Surah dimulai dengan pernyataan tentang azab yang pedih daripada Allah kepada orang-orang yang suka mencela, mencaci serta menunjukkan kelemahan dan menghina orang lain. Firman Allah SWT mafhumnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatin lumazah. Surah Al-Azim mafhumnya kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pencela. Ayat pertama surah Al-Humazah. Begitulah seperti mana kita bincangkan tadi. Kemudian surah ini mencela orang-orang yang bersungguh-sungguh mengumpul harta benda di atas dunia, seolah-olah mereka akan kekal di dalamnya. Firman Allah SWT mafhumnya, allazi jama'a malau wa'addadah. Mafhumnya yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Surah ayat 2 surah Al-Humazah. Ni dia tuan-tuan, mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung, mengira kekayaannya, takut luar, takut tak ada kurang dan sebagainya. Dan dia mengumpulkan harta tak boleh dikumpul, dia kira hari-hari, takut ada yang tiris. Jenis macam ni lebih kurang je bakhil lah. Kumpul harta begitu rajin, tetapi bila nak bersedekah sangat berkira. Cikgu Sudar minta, dia bagi RM1. Cikgu Mimli minta, dia bagi RM1,000. Apa makna tu? Jadi Allah SWT mencela orang-orang seperti ini. Surah ini diakhiri dengan menempelak dua golongan terdahulu dan menyatakan kesudahan mereka yang buruk, iaitu dihumbankan ke dalam api neraka Al-Qutamah. Jadi Al-Qutamah ialah salah satu nama neraka selain daripada ayat pertama surah ini yang menyebut tentang neraka Wail. Neraka Wail satu jenis neraka Qutamah satu jenis neraka Sa'ir, Saqar, dan yang lain lah. Ada 7 neraka Jahannam, ada 7 neraka Allah SWT. Di mana syurga pun ada 7 juga. Jannatu Adnin, An-Naim, Darul Muqamah, dan yang lain-lainnya. Sebab turun ayat Atha Al-Kalbi dan As-Suddi. Ketiga-tiga ni adalah ulama tafsir dari kalangan tabi'in, berkata ayat ini diturunkan kepada Al-Akhnas Ibnu Shuraiq yang suka mencela orang lain dan mencaci mereka, khususnya Rasulullah SAW. Di Al-Akhnas Ibnu Shuraiq ini seorang Arab, kafir Arab Quraisy. Dia suka cela orang lain, suka caci orang lain, terlebih-lebih lagi Rasulullah SAW. Muqatil pula berkata, diturunkan kepada Al-Walid Ibnu Al-Mughirah yang mengumpat Nabi SAW dari belakang dan mencela semasa berhadapan dengan Nabi SAW. Diriwayatkan juga bahawa Umayyah bin Khalaf turut melakukan perbuatan tersebut. Ini kata Muqatil, juga seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Sementara Muhammad ibn Ishaq dan As-Suhaili berkata, kami pernah mendengar ayat ini diturunkan kepada Umayyah ibn Khalaf. Perkara ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Uthman dan Ibnu Umar. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abdullah bin Umar
Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hayyan berkata ayat ini diturunkan kepada Al-Akhnas ibn Shuraiq atau Al-As bin Wa'il atau Jamil bin Ma'mar atau Al-Walid ibn Al-Mughirah atau Umayyah ibn Al-Khalaf. Memang ada beberapa pendapat mengenainya dan berkemungkinan ia diturunkan kepada mereka semua. Namun begitu, ayat ini bersifat umum dan sesuai kepada mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tepatlah sudah disebut oleh Fadlul Syekh Dr. Muhammad Ali As-Sawbini rahimahullah ta'ala dalam Hafizullah ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dalam Al-Quran itu bersifat umum, ya, bukan kepada semata-mata kepada mereka yang ditujukan ayat itu sahaja. Ternyata lafaz tersebut adalah umum walaupun asalnya diturunkan kepada orang-orang tertentu, sama seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam. Itu ayat 10 hingga 15. Kita lihat surah Al-Qalam. Kembalilah pada surah Al-Qalam. Ayat 10 hingga 15. Ya Allah syaitan rajim. Wala tuti' kulla halafim mahin. Subhanallah. Dan janganlah kamu mengikuti kemahuan orang-orang yang suka bersumpah yang hina. Sesungguhnya Allah SWT cuba mengaitkan sifat-sifat tersebut sehingga dapat diketahui golongan tertentu yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Kaedah umum yang digunakan oleh golongan pengkaji dan ulama usul ialah sesuatu lafaz yang khusus tidak dapat menafikan kenyataan yang terdapat dalam lafaz yang umum. Surah ini merangkumi 1/6 daripada maksud Al-Quran yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang yang ingkar. Begitulah sebab turunnya ayat-ayat dalam surah Al-Humazah ini. Maka seterusnya kita akan pergi kepada hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah. Hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli. Lam 2 di depan lun bertemu dengan lam. Pada likulli hukum dia idgham ma'al ghun, idgham bila ghun. Tanwin bertemu dengan lam, menyatakan memasukkan bunyi tanwin yang bertemu dengan huruf lam tanpa dengung. Dan idgham bila ghunah ini juga dikenali sebagai idgham kamil, masuk yang sempurna. Wailul likulli, likulli humazatil lumazah. Sama seperti mana wailun tadi, serupa tuta dua bawah tin bertemu dengan huruf lam pada lumazah. Maka hukum dia sama, iaitu idgham bila ghunah, memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf lam dengan tanpa dengung. Itu dia tuan-tuan, idgham bila ghunah. Ayat yang kedua, allazi jama'a mala wa addadah. Allazi alif lam sabdu, alif lam syamsiyah, ladzi dzal yabawazi mad asli. Jama'a mala, malan, ma'alif bi mati ada lama, mim alif di atas ma ialah ma asli. Law wa addadah, lam alif dua di atas lan, tanwin pada lan itu bertemu dengan waw, maka hukumnya idgham ma'al ghunnah. Masukkan tanwin, bunyi tanwin yang bertemu dengan huruf waw beserta dengung. Ini adalah idgham naqis, idgham yang kurang sempurna. Idgham kamil sempurna, idgham naqis kurang sempurna. Wa addadah. Wallahu alam. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu anna wajibul ghunnah, wajibul ghunnah. Anna nun sabdu, wajibul ghunnah, wajib dengungkan dua harakat. Ma lahu, ma memalik di atas ma, mad asli. Lahu akhladah, tanda nama, ganti nama dhamir hu itu
bertemu dengan huruf hamzah pada kalimah selepasnya, maka mat yang ada di situ ialah mat silah tawilah. Mat silah tawilah dibaca panjang pada kadar 4 atau 5 harakat. Akhladah. Gitu saja. Akhladah. Baik. Ayat yang keempat, kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla mal asli. Dua panjang, dua harakat. La yunbadanna, la yunbadanna. Mim mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba, hukum dia iqlab. Menukar bunyi nun mati yang bertemu dengan huruf ba itu seolah-olah menjadi bunyi mim. La yunbadanna. La yunbadanna adzanna. Ini satu lagi wajibul gunnah. Nun sabdu yang wajib diunahkan, didengungkan pada kadar 2 harakat. Fil hutamah, al hutamah, alif lam sukun, alif lam sukun, alif lam qamariyah. Itu dia satu je, al hutamah. Kalau kita sambung al hutamati wa ma, itu kalau sambung. Kalau berhenti, yang sebaik-baiknya berhenti. Jadi alif lam qamariyah saja yang ada, al-hutamah. Itu jadi huruf ha sukun kerana diwaqafkan, fil hutamah. Kemudian ayat yang ke-5, wa ma adraka mal hutamah. Ma adraka, ma itu mad jaiz munfasil. Alif pada ma bertemu dengan hamzah pada adraka, maka hukum dia mad jaiz munfasil harus dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Munfasil kerana huruf mad itu bertemu dengan huruf selepasnya pada kalimah yang berasingan. Munfasil mana berasingan. Adraka, ada dal mati di tengah-tengah kalimah, qalqalah sughra, lantunan lemah. Raka, ra alif ra tu dibaca tebal baris atas, tafkhim. Ra mat tabi'i, mat tabi'i. Ada pada bacaan, tak ada pada tulisan. Mal hutamah, al hutamah sukun macam tadi juga, alif lam qamariyah. Ayat yang ke-6, narullahil muqadah. Nar ada satu, iaitu mad asli. Ru dibaca tafkhim kerana baris depan tebal. Ru. Allah, lafzul jalalah ni dibaca tebal kerana huruf ra sebelumnya itu berbaris di depan. Jadi narullah, jangan narullah. Tak betul. Narullah. Gitu. Al-muqadah. Al-muqadah, alif lam sukun, alif lam qamariyah. Muqadah, mim dapat mu mad asli. Ayat ke-6. Ayat ke-7, allati, alif lam, allati tattali'u 'ala al-afidah. Allati, alif lam tasydid, alif lam syamsiyah. Lati, tayar bawah ti, mad asli. Tattali'u, ini kena hati-hati. Tattali'u, jangan baca tattali'u, dua pula ta. Tattali'u, tattali'u 'alal afidah. Alif lam sukun, alif lam qamariyah, itu saja. Afidah. Kalau sambung adalah sambungan dia al-afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ayat ke-7. Ayat ke-8, innaha 'alaihim muqsadah. Inna wajibul gunas, nun sukun. Ha hayab, ha di atas mad asli. 'Alaihim muqsadah, mim mati pada 'alaihim itu bertemu dengan huruf mim pada muqsadah, maka hukumnya idgham mithlain saghir.
Mim mati jumpa mim. Mim mati jumpa mim. Mim mati mu idgham mithlain saghir. Muqsadah. Jadi kita terangkan kalau ada keliru terangkan lagi. Muqsadah. In alaihim muqsadah. Ayat ke-8. Ayat ke-9, fi amadim mumaddadah. Fi ma'asli amadim, dari dua bawah din bertemu dengan huruf mim, tanwin bertemu dengan mim. Naklah bunyi tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf mim itu dengan dengung. Fi amadim mumaddadah. Amadim mumaddadah. Mumaddadah. Ni dia. Jadi tak ada hukum apa-apa di situ. Dua saja. Lepas tu perkataan fi dan amadin. Wallahu a'lam. Itu saja dua hukumnya. Ma'asli dan juga idgham ma'al gunnah. Baik, kita pergi kepada terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celakalah, yakni neraka wail. Likulli, bagi tiap-tiap, humazah, pengumpat, lumazah, yakni dan pencela. Yang kedua, allazi, yang jama'a, mengumpulkan, mala, harta, wa, dan adadahu, menghitung, mengira-ngiranya, menghitung-hitungnya. Daripada perkataan adat ni bilangan. Jadi adada, mengira, menghitung. Ayat yang keempat, yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka, anna, bahawa, malahu, hartanya. Hartanya itu. Anna, bahawa, malahu, hartanya itu. Hartanya tu balik kepada sifat yahsabu tadi. Si lelaki ni almaru. Malahu akhladah, mengekalkannya. Dia mengira bahawa harta itu boleh mengekalkannya di dunia ni. Dunia ni tak akan kiamat. Wallahu a'lam. Kalla, ayat yang ke-4. Kalla, tidak sekali-kali. Layum balanna, sesungguhnya dia akan dikembalikan. Sesungguhnya dia akan dihumbankan. Maafkan saya, dia akan dihumban. Layum balan, ada lam taukid situ, ada nun sabdu taukid situ, memang kuatlah. Fi, ke dalam al-hutamah, neraka al-hutamah. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, wa, dan ma, tahukah kamu, adraka, tahukah kamu, ma, apakah al-hutamah itu. Jadi Allah SWT daripada Nabi, tahu tak kamu apakah dia hutamah tu? Nabi tak tahu. Sebelum tu wahyu, Nabi tak tahu apa di syurga, apa neraka, macam mana rupa, Nabi tak tahu. Kemudian Allah SWT jawab, narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Neraka, itulah ini neraka Allah. Narullah al-muqadah, yang dinyalakan. Ayat yang ke-7, allati, yang tattali'u, menjulang, ala, ke atas, al-afidah. Ini hati-hati manusia. Fuadu afidah. Fuadu, satu hati. Fuadani, dua hati. Afidah, banyak hati. Itu dia tuan-tuan. Kemudian ayat yang ke-7, inna alaihim muqsadah. Sesungguhnya aku ini ahli neraka itu. Sesungguhnya dia, innaha, sesungguhnya dia, iaitu neraka itu, neraka wail ini tadi, neraka hutamah ini tadi, alaihim, atas mereka, muqsadah, dikunci rapat. Fi, ayat ke-9 akhir sekali, fi, pada amadin, tiang-tiang, mumaddadah, yang panjang. Ada orang melawak kata dalam Quran sebut perkataan dadah. Mana ada? Ada, Ustaz.
Fi amadin mumaddadah. Itu bukan maksud dadah di situ. Tu kebetulan bunyinya seakan-akan ada bunyi dadah. Mumaddadah, dadah. Saya maksud dia lain. Fi pada amadin tiang-tiang mumaddadah yang panjang. Akan masuk kalau utama ni api menjulang dan tiang itu panjang dan neraka ini dikunci rapat, tak boleh keluar. Dan penjaga ni adalah malaikat yang berperawakan bengis, malaikat Malik. Salam, jawab salam pun kerai. Nampak ni neraka perambat. Itu dia surah Al-Humazah, terjemahan harfiah. Baik. Sekarang kita pergi kepada tafsir dan ulasan di bawah tajuknya muka surat 403, para pencela, pencaci dan balasan Allah SWT. Jadi kita rehat seketika dahulu sebelum kita sambung kemudian. Wassalam. Kullu. Bila baik dia, baik seluruh tubuh. Idza fasal jasadu kullu, bila rosak seluruh tubuh, ala wahiyal qalb, ketahuilah sekeping lagi inilah hati. Jadi hati ini Allah Taala sebut al-afidah. Api itu menjulang naik sampai ke hati. Nak bayangkan hati inilah, daripada hati inilah datangnya benda-benda yang buruk yang ada pada Al-Humazah dan Al-Lumazah. Begitu. Mudahlah akidah pun menyeleweng. Akidah mereka ini menyeleweng, mereka yang khususnya ditujukan khusus Al-Humazah, Al-Lumazah ini, akidah mereka itu menyeleweng. Patut sembah Allah, disembah batu berhala yang tak diguna langsung. Niat yang buruk, mereka memang ada niat yang buruk terhadap Nabi SAW. Mereka ada niat yang buruk. Dia kejinya Nabi, dicacinya Nabi, diupatnya Nabi, digelarnya Nabi dengan berbagai gelaran buruk. Kenapa jadi jatuh? Sebab datang dari niat yang buruk tadi. Niat buruk tu main mana? Kat sini, dalam hati ni. Akhlak yang keji, seperti ego, tak menghormati orang lain. Itu dia. Perbuatan mereka itu menggambarkan akhlak mereka. Dan amalan-amalan mereka itu buruk sebenarnya. Wallahu alam. Neraka itu akan menutupi mereka. Semua pintu neraka akan ditutup rapat dan ia tidak mempunyai jendela. Lantaran itu mereka tidak dapat keluar daripadanya. Seperti firman Allah SWT. Mafhumnya dalam surah Al-Balad. Surah Al-Balad ni kita dah baca dulu. Kita dah mengaji tafsirnya dulu lagi. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam kuliah kita yang lalu dalam tafsir surah Al-Balad. Jadi kita baca semula ayat surah Al-Balad ini, ayat yang ke 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alaihim narum muqsadah. Surah Azim, ayat yang akhir dalam surah Al-Balad. Apa dia maknanya? Di atas mereka api yang ditutup rapat-rapat. Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj, ayat 22, surah Al-Hajj ayat 22, surah yang ke-22 ayat yang ke-22. Surah Al-Hajj ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Mafhumnya, setiap kali bila mereka nak keluar daripada neraka itu lantaran azab, lalu dikembalikan mereka kepadanya. Mereka tak dapat keluar daripada neraka tu lah. Keluar ni panas sangat, tak tahan ni lah. Tapi tak dapat keluar juga sebab tak berjaya, tak jumpa pintu keluar. Terperangkaplah sedang kita dalam neraka ni, terperangkap selama-lamanya badan muka. Neraka tersebut terdiri daripada palang-palang panjang melintang yang pengikat yang kukuh. Muqatil berkata, pintu-pintu neraka ditutup rapat terhadap mereka. Ia diperkuatkan dengan pasak-pasak besi.
Pintu tersebut tidak akan dibuka hatta angin tidak dapat memasukinya. Begitulah keadaan neraka Al-Hutamah ini. Sangat panas, angin masuk pun tak ada. Senang kata tidak ada pengudaraan dalam neraka Al-Hutamah ni. Ventilation tak ada langsung. Matilah. Matilah nak. Begitulah keadaannya. Tapi penghuni neraka Al-Hutamah ni tidak akan mati. Kerana begitulah Allah SWT tentukan nanti di dalam alam akhirat. Ayat ini dengan tegas menggambarkan tentang azab dengan firman Allah SWT, sesungguhnya mereka akan campakkan ke dalam neraka. Tempat yang lubang yang sangat dalam seperti telaga, pintu tidak dibuka untuk menambahkan penderitaan mereka. Ditutup dengan api supaya penghuni yang berusaha untuk keluar terus kecewa. Ikat pada tiga-tiang panjang yang dipenuhi api yang bernyala dan tidak harapan untuk memadamnya atau mengurangkan kepanasannya yang dahsyat tersebut. Tuan-tuan, begitulah keadaan di dalam neraka Al-Hutamah itu, waliyazubillah. Maka akhir sekali kita lihat kepada pedoman hidup dan hukum hakam. Ayat-ayat di atas mengemukakan beberapa perkara. Pertama, kerugian, azab dan kecelakaan kepada setiap pengumpat, pencela dan pencaci. Nabi Muhammad SAW bersabda, syiraru ibadillahi ta'ala al-masya'una bin namimah al-mufsiduna bainal ahibbah al-baghuna li al-barra'il ghaib. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya makhluk Allah yang paling hina ialah orang-orang yang membuat fitnah dan yang merosakkan hubungan di antara orang baik dan mencari-cari kesalahan atau aib orang yang tidak bersalah. Jadi jaga tuan-tuan. Ini tiga makhluk Allah, jenis Allah yang paling hina. Pertama yang buat fitnah. Yang kedua yang rosakkan hubungan antara orang-orang baik. Dan yang ketiga mencari-cari kesalahan aib orang yang tak ada. Dicari-carinya. Tak ada salah apa, dia cari mana. Ada tak jenis orang macam ni sebenarnya? Cari mana. Baju tak gosok pun jadi salah juga. Bercakap dengan orang pun jadi salah juga. Jaga. Kemudian yang kedua, seseorang yang mengumpat, mencela dan bersikap ego terhadap orang lain lumrah disebabkan harta kekayaan yang dan panjang angan-angan. Justru kekayaan melahirkan rasa bangga diri, takabur dan egoistik serta asyik mengira-ngira harta bagaikan tidak ada kerja lain. Ini adalah bukti sifat mementingkan hawa nafsu, kemewahan yang rendah nilainya dan tidak memperdulikan usaha untuk mendapat kebahagiaan abadi. Harta juga memanjangkan angan-angan sehingga menyebabkan seseorang itu lalai dan menyangka harta yang dapat mengekalkan kehidupannya di atas muka bumi. Ini tuan-tuan. Jadi orang yang suka mengata orang, mengumpat, mencela, merendahkan orang lain, ini begitulah. Dia rasa harta dia, dengan harta dia yang dikiranya hari itu, yang dikumpulnya sekian banyak itu, boleh mengekalkannya di atas muka bumi. Dia lupa bahawa bumi itu sendiri, dunia itu sendiri tidak kekal selama-lamanya. Dia lupa yang itu. Masa dia akan mati. Satu masa bumi itu juga, dunia itu juga akan mati. Ke mana kita sudahi nanti? Ke alam akhirat. Tapi mereka orang-orang ini tidak sedar benda ni. Kemudian yang ketiga, Allah SWT menolak semua tanggapan tersebut kerana harta tidak dapat mengangkat martabat seseorang dan ia juga tidak mengharuskan seseorang itu mencela orang lain, serta harta juga tidak dapat mengekalkan kehidupan seseorang itu di dunia. Bahkan yang kekal ialah ilmu dan amal seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mata khazanul mal wa hum ahya wal ulama'u baquna ma baqiyad dahr. Mafhumnya penimbun, maksudnya penimbun yang pengumpul harta mati dalam keadaan ini masih hidup, manakala ulama kekal hidup sepanjang zaman. Ini asar daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu dia tuan-tuan. Allah Ta'ala katakanlah tidak, tidak sekali-kali. Allah Ta'ala menolak tanggapan-tanggapan salah ini. Kenapa? Kerana harta itu tak kekal. Harta tadi buat apa? Mati kita, harta balik. Kita masuk liang lahat. Kereta tak teman dengan kita, apa benda pun tak teman dengan kita, tinggallah. Apa-apa yang di dunia tu tinggallah. Kedudukan kita, jawatan kita, nama kita, prestige kita, reputasi kita, semua tinggal. Yang kita nak bawa hanya amalan kita.
Wallahu a'lam. Allah Ta'ala menentukan azab kepada pengumpat pencela orang yang tamak mengumpulkan harta kekayaan, iaitu Allah akan mengumbankan mereka ke dalam api neraka yang membakar segala yang dicampakkan ke dalamnya. Neraka adalah api Allah yang bernyala-nyala disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Api itu akan membakar semua benda yang terdapat bertubuh manusia termasuk hati. Selepas itu mereka dicipta semula lalu api neraka membakarnya semula. Ini dia tuan-tuan. So itulah dalam ayat dalam surah Nisa Allah Ta'ala sebut innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sungguhnya orang yang kafir dengan ayat kami akan campakkan mereka ke dalam neraka. Kullama rajat juluduhum, ya, setiap kali kulit mereka terbakar hangus, badalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit-kulit yang lain liyadhuqul azab, supaya mereka merasai azab neraka itu. Jadi senang cerita penghuni neraka tak akan mati lah. Terbakar hangus pun hidup juga. Ganti lagi. Berulang-ulang kali sampai bila-bila pun. Kalau terbakar hangus di dunia, mati sekali lah, habis. Tapi kalau terbakar hangus di dalam neraka, tak mati. Waliyazubillah. Pintu neraka tempat mereka diseksa bagaikan penjara yang tertutup, dan ia menutupi mereka dalam keadaan terikat pada tiang-tiang panjang terdedah pada semua sudut api neraka. Khalid ibn Abi Umran meriwayatkan daripada Nabi SAW, anna an-nara ta'kulu ahlaha, sungguhnya api neraka membakar penghuni sehinggalah hatta idza tala'at ala afidatihim, sehinggalah sampai ke hati mereka, ay ta'luha wa tughallibuha, ya, sehinggalah habis semuanya. Thumma idza saddaru ta'un, kemudian bila mereka dicipta semula, ya, api neraka kembali membakarnya. Itu kata Nabi SAW. Qalu ta'ala, itulah maksud firman Allah, narullahil muqadah allati tattali'u ala afidah. Dia api Allah yang dinyalakan, yang naik menjulang ke hati. Itu dia. Allah, Nabi SAW dalam hadis ini mentafsirkan. Ya, so itu dalam tafsir ada at-tafsir al-ayah bis sunnah, atau bil hadis. Ayat Al-Quran ni ada juga yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mentafsirkan narullahil muqadah dengan hadis tadi yang dibaca tadi. Yang mana itu yang kena bakar habis, lepas tu hidup balik, bakar lagi, hidup balik, berterusan lah macam tu. Waliyazubillah. Itu dia sedikit perubahan kuakam berkaitan dengan surah Al-Humazah, dan selesailah kita membincangkan tafsir surah Al-Humazah dari pengenalan tadi, sampailah kepada hukum hakam tajwid, terjemahan harfiah, tafsir ulasan dan pedoman dan hukum hakam. InsyaAllah pada kuliah kita yang seterusnya, ya, kita akan teruskan dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Fil, insyaAllah, dengan izin Allah SWT. Ya, jadi apa yang sempat disampaikan tadi, ya, apa yang sempat disampaikan kuliah ini, harap-harapnya menjadi pengajaran dan iktibar untuk kita, dan sampaikan kepada suami isteri dan anak-anak kita dan semua kenal-kenalan kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dan mereka sama, ya, dan mudah-mudahan dengan kita mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran ini, kita akan diberikan kehidupan yang baik di dunia sampai ke akhirat. Dan sekiranya dalam Quran ini ada apa-apa yang mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung bicara, semua maaf dari Allah SWT. Ini Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian ni. Wallahu Rasul alam. Ada akhir sekali, tuan-tuan, maafkan saya, ada akhir sekali, kita jaga ikutlah SOP supaya kita terhindar dari wabak COVID-19 yang berbahaya ini. Wallahu Rasul alam wa barakatuh. Aku lupa lagi Astaghfirullah azim li wa lakum. Dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyanyi kafir wa da'ana na'udzuka min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farid jamhum wa shattit kamtazazil musami kilabi ya qahhar ya jabbar intakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah biyamzul kitab wa amjur sawajim al-ahzab ihzibu wa salat wa musasal hamar amin. Rabbana zid musawfa mi'aka wa rabbana atina fid dunya hasanah
في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا وسلام علينا ولقنا وعملنا في هذه يوم المبارك من شر سفر مبارك قسم يعني تيمنا يتتوني من في اسمك في اسمك الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم وتقبل بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.